Assalamualaikum, saya Edi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akan menceritakan kisah misteri dan seram. Misteri pemuda gaib sekelip mata. Adakah itu penghuni Bukit Dinding di Lenggong? Cerita ini bermula seperti ini. Kalau disebut pasal bunian, dari dulu lagi kita selalu dengar kisah berkaitan bunian ini. Ramai juga yang menceritakan pernah berjumpa dengan makhluk ini. Ianya bermula lebih kurang 15 tahun yang lalu. Saya pernah bertemu dengan orang aneh. Kisahnya ketika itu pukul 11 malam. Saya bersama istri menaiki bas dari hentian Duta Kuala Lumpur untuk pulang ke rumah kami di Lenggong, Perak. Saya dan istri duduk di kerusi kedua terakhir. Turut naik 3 orang pemuda yang rupa paras mereka agak kacak. Ketiga-tiga duduk di kerusi terakhir di belakang saya. Dalam perjalanan, sempat saya berbual dengan ketiga-tiga pemuda itu yang saya anggarkan berusia 20-an. Mereka memberitahu mereka tinggal tidak jauh dari kampung saya. Saya menetap di Batu Putri, manakala ketiga-tiga mereka tinggal di kampung Batu Dinding. Jarak kampung mereka dengan kampung saya lebih kurang 10 kilometer. Lebih kurang dalam jam 3 pagi. Bas melalui jalan berdekatan kampung saya di Batu Putri. Saya meminta pemandu bas untuk berhenti di tepi jalan sahaja, kerana lebih dekat untuk ke rumah saya berbanding jika saya turun di stesen bas di Lenggong. Ketika saya dan istri turun, 3 pemuda tadi juga ikut turun. Selepas bas beredar, mereka mendekati saya dan bertanya, apakah saya boleh membantu menghantar mereka pulang ke rumah. Rumah kami di kampung Batu Dinding, tapi masuk ke dalam sedikit. Nak jalan kaki agak gelap, takut juga, kata salah seorang daripada pemuda itu. Melihat wajah ketiga pemuda itu yang dalam kerisauan, ditambah dengan keadaan lewat pagi yang sunyi, saya setuju untuk membantu mereka. Lagipun, saya lihat perwatakan mereka adalah budak yang baik-baik saja. Setelah istri saya masuk ke dalam rumah, saya menghidupkan injin kereta. Saya bawa 3 pemuda tadi ke kampung Batu Dinding, bukan jauh manapun. Tiba-tiba, di penghujung kampung itu mereka mengarahkan saya untuk memasuki jalan kecil berhampiran sebuah surau lama. Lebih kurang 400 meter melalui jalan kecil itu, kereta saya mula memasuki jalan tidak berturap yang berlumpur. Dan pemuda itu pun berkata, sampai sini cukuplah pacik. Jalan pun berlumpur, nanti kereta pacik kotor, beritahu salah seorang pemuda itu. Saya berhentikan kereta, ketiga-tiga pemuda itu melangkah keluar. Selepas mengucapkan terima kasih dan bersalaman, mereka terus menapak dalam kegelapan malam. Sewaktu saya memandang ke arah belakang hendak mengundurkan kereta, saya terasa kasihan pula pada pemuda-pemuda itu. Macam mana mereka nak berjalan dalam gelap. Lalu saya pandang ke depan dan memasang lampu tinggi. Tujuan untuk menyuluh kawasan itu agar mereka nampak sikit cahaya untuk meredah kegelapan malam itu.
Tapi saya terkejut. Sebaik lampu tinggi kereta saya menyuluh ke kawasan itu. 3 pemuda yang baru turun dari kereta tadi gaib. Tak nampak langsung kelibat mereka. Heran, secara logiknya, takkanlah begitu pantas mereka berjalan sehingga hilang sekelip mata. Saya terus pulang ke rumah, tapi kejadian pelik itu membuatkan saya tertanya-tanya. Kemudian saya teringat saya ada seorang kawan yang tinggal di kampung itu. Rumahnya pula memang rumah yang terakhir dan penghujung kampung. Keesokannya, saya pergi semula ke kampung itu dan terus ke rumah kawan saya. Saya bertanya padanya, apakah ada rumah lain yang jauh ke dalam selepas rumahnya? Kawan saya pun berkata, mana ada rumah selain daripada rumahnya. Rumahnya yang paling hujung. Belakang itu Sungai Perak, jawabnya. Lalu saya menceritakan kisah saya menghantar 3 orang pemuda malam tadi kepada rakan saya itu. Kawan saya pun berkata, bukan engkau seorang saja yang dah kena. Orang lain pun pernah hantar mereka itu balik ke rumah. Kata rakan saya itu membongkar kisah-kisah aneh di kawasan itu. Rakan saya itu memberitahu beberapa minggu sebelum itu kejadian yang sama berlaku. Suatu malam dia menahan sebuah teksi yang sedang menyusur keluar dari jalan tersebut. Dia berbuat begitu kerana heran melihat teksi itu masuk ke dalam, sedangkan rumahnya adalah yang terakhir. Dan kawan saya pun berkata, hantar siapa uncle? Soal kawan saya kepada pemandu teksi berbangsa Cina itu. Uncle itu pun berkata, hantar 3 orang amoy. Itu 3 orang amoy banyak cantik, rumah besar-besar di dalam sana. Jawab pemandu teksi yang sedang menceritakan, ada 3 gadis cantik dari Kuala Kangsar diminta menghantar mereka ke situ. Rakan saya memang terkejut mendengarnya. Mustahil ada rumah lain selepas rumahnya. Lebih mustahil rumah besar dan cantik seperti yang dikatakan pemandu teksi itu yang tidak pernah wujud di kampung itu. Di belakang rumahnya hanya terdapat sebuah bukit yang dipanggil Bukit Dinding menghadap Sungai Perak. Habis, siapa yang dihantar pemandu teksi berbangsa Cina itu? Bunian atau jin? Kata rakan saya itu, tak mustahil. Gadis cantik dan pemuda yang saya hantar itu makhluk yang tinggal berdekatan bukit tersebut. Sebelum itu, memang ada kisah penduduk kampung itu terjumpa bunian di kawasan tersebut. Pernah seorang istri mengikut suaminya menebas kebun getah mereka yang terletak di sekitar Bukit Dinding. Sedang menebas, si suami lihat lagak istrinya seperti sedang berbual-bual dengan seseorang. Suaminya yang merasa hairan lantas bertanya kepada istrinya, dengan siapa dia berbual? Jawab si istri, dia berbual dengan seorang wanita tua yang melalui kebun mereka dan mempelawak untuk memberi beberapa biji telur itik kepadanya. Tetapi si istri menolak pemberian wanita tua itu. Apabila mendengar cerita si istri, si suami terkejut sebab dia melihat istrinya hanya bercakap seorang diri, tiada siapa di sisi istrinya itu. Salah seorang wanita yang merupakan penduduk kampung itu juga mempunyai cerita tersendiri. Arwah suaminya dahulu pernah menjadi imam di kampung itu. Wanita itu menceritakan kejadian aneh tentang arwah suaminya yang mengadu sering melihat bas berhenti di hentian bas berhadapan rumah mereka. Arwah suaminya itu melihat kelibat 2-3 orang anak muda bangun dari kerusi dan berjalan ke hadapan seperti mahu turun dari bas. Tapi peliknya, sebaik bas berjalan, tidak ada kelihatan kelibat sesiapa pun di hentian itu. Takkan semua orang turun dari bas itu gaib sekelip mata. Kejadian itu banyak kali berlaku, tidak kira siang ataupun malam. Rakan saya menceritakan suatu ketika dahulu pernah mendengar orang bercerita kejadian pelik berlaku di sekitar surau di kampung mereka.
kejadian itu, orang kampung melalui kawasan surau lama itu, mereka sering terdengar suara orang ramai sedang mengaji, tetapi sebaik mereka masuk meninjau dalam surau, tiada siapa pun jemaah di dalamnya. Serta merta juga suara yang tadi mengaji terus berhenti. Ada juga yang menceritakan ketika 5 hingga 6 orang penduduk sedang sembahyang maghrib berjemaah dalam surau itu, bunyi sahutan amin yang kuat dan bergema sebaik imam menghabiskan baca surat Al-Fatihah. Bunyi seakan-akan begitu ramai makmum yang sedang solat bersama. Ada juga cerita ketika 2 atau 3 orang penduduk sembahyang berjemaah di surau itu. Mereka perasan ada jemaah lain yang turut serta di sebelah mereka. Beliknya, sebaik selesai sembahyang, jemaah itu tidak kelihatan lagi dan tidak dikenali dan gaib terus. Begitulah kisah. Anda rasa siapa pemuda sedang saya hantar itu? Betulkah orang bunian kampung batu dinding? Terpulang kepada Anda untuk mentafsirkannya.